Brigadier Jeneral Kehormat Rela, iaitu Tuan Abdullah Mansur, Fellow Kehormat Yayasan Kepimpinan dan Strategi Malaysia dan Timbalan Ketua Penerangan Perkasa Malaysia. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum kepada Tuan. Selamat datang ke AMR FM. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa yang ingin kita bincangkan berkenaan dengan demonstrasi jalanan ini Tuan Ya. hari ini. Jadi bagaimana apa yang Tuan dapat boleh berikan sedikitlah penerangan kepada pendengar-pendengar berkenaan dengan isu ini. Dan boleh Tuan Abdullah jelaskan sedikit politik semasa yang melanda di negara ini yang melibatkan sesetengah parti politik menggunakan jalanan sebagai memenuhi agenda mereka tersebut. Terima kasih terlebih dahulu saya ingin ucapkan kepada AMR Radio kerana memanggil saya dalam program diskusi tetamu pada petang ini mengenai isu semasa yang disebutkan tadi. Pertamanya saya ingin membawa pendengar-pendengar dan juga rakyat di Malaysia terutamanya. Pertamanya ini sejarah demonstrasi. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, awal tercetusnya demonstrasi ini adalah dari golongan pemberontak ketika pemerintahan Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Mazhab demonstrasi dan pemberontakan ketika itu dicetuskan oleh seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah yang berpura-pura masuk Islam dan beliau menyusup ke dalam masyarakat Islam bertujuan untuk menyebarkan pelbagai fitnah dan subhat menghasut rakyat membenci Khalifah Osman ketika itu. Tindakan Abdullah bin Sabah ini berdepan dengan sikap pemusuhan Yahudi terhadap umat Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran sendiri. Tidak akan senang mereka selagi mana Islam tidak dihancurkan. Ini dia punya jus kepada demonstrasi inilah. Yang ketiga itu macam-macam tuduhan yang telah dilemparkan kepada Khalifah Osman ketika itu. Yang katanya koronisme, nepotisme, zalim dan tidak berlaku adil dan sebagainya. Dan fenomena ini kita lihat berlaku di Malaysia. Dan kita tahu puak-puak ataupun Yahudi dan Nasara ini tidak henti-henti untuk menghuru-harakan negara kita. Dan demonstrasi ini adalah satu, demonstrasi jalanan adalah satu alat untuk mereka menyatakan ataupun menghuru-harakan ataupun untuk memberi keadaan yang agak huru-hara ke atas negara. Yang kita lihat demonstrasi sebelum ini di jalanan, apa yang berlaku, kerugian kepada harta benda, kerugian kepada peniaga-peniaga dan macam-macam kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Banyak efek dia Banyak efek dia. Jadi kalau kita lihat trend ini diambil oleh mereka apabila mereka lihat apa yang berlaku di Arab Spring di Timur Tengah. Dan digunakan ini untuk mengambil alih kerajaan. Itu tujuan sebenar mereka. Dan saya lihat demonstrasi jalanan ini tidak memberi faedah kepada sesiapa pun. Dan kalau kita lihat peristiwa yang berlaku 2-3 kali di negara kita ini dan kita lihat melibatkan kanak-kanak dan sebagainya, dan ia tidak memberikan apa-apa kesan yang baik kepada pendemo sekalipun. Seperti yang kita tahu Tuan Abdullah, kalau kita perhatikan negara-negara di Arab sekarang ni, mereka membuat demonstrasi jalan ni seperti mana yang kita ada sekarang ni. Betul tak? Ya, betul. Jadi dari situ kita boleh nampak apa yang mereka nak praktikkan dalam negara mereka. Ya. Dan ini terbawa-bawa ke negara-negara ketiga seperti negara kita, seperti Thailand yang pernah terjadi dan seterusnya tergulingnya kerajaan mereka dengan parti mereka yang berbaju merah tu kan. Nah, tak silap saya lah itu kat Thailand tu. Jadi di negara Arab saya rasa ada 3-4 buah negara yang berjaya dengan agenda sebegini demonstrasi jalanan dan seterusnya dapat menjatuhkan menggulingkan kerajaan. Jadi apa yang kita nampak di dalam Malaysia ini banyak faktor-faktor yang berikan efek yang tidak baik dari segi apa yang tadi Tuan cakap tadi lah berkenaan dengan jalan, penjagaan dan sebagainya. Jadi
rasakan zaman pun dah kian mencabar sekarang. Dalam faktor-faktor yang membuatkan golongan macam mahasiswa yang tertarik, yang mengikuti misi dan agenda pembangkang hingga sanggup mereka memenuhi agenda parti tersebut. Jadi faktor-faktor ini, bagaimana, apa pendapat Tuan Abdullah? Ya, bagi saya seperti yang sebutkan tadi, kesan daripada ideologi ataupun pendekatan yang dibuat oleh Abdullah Sabah ni, yang mana kita lihat bahawa ini adalah syiar-syiar orang kafir yang kemudiannya diikuti dan diamalkan oleh pemberontak Khawarij ketika itu di era awal sejarah umat Islam sekali lagi pun. Dan ini tidak, orang kata, heran bagi kita. Benda-benda ini akan berlaku hingga zaman berzaman. Dan sini kita ingin nyatakan bahawa mahasiswa ini dia ada dua sebenarnya. Dua orang kata golongan mahasiswa. Yang pertamanya mahasiswa publicity. Mahasiswa publicity ini mudah dihasut dengan zaman moden sekarang, dengan cyber war, dengan internet, dengan blog-blog. Banyak laluan mereka untuk akses dan mendapat maklumat-maklumat yang tidak betul sebenarnya. Dan mereka terpengaruh oleh kerana mereka ni mahasiswa publicity, dia pelajarannya cukup, orang kata cukup makan. Kadangnya tidak mendapati piawaian sebagai pelajar ataupun untuk mendapat kelulusan tertentu. Dan oleh itu mereka gunakan kesempatan, oleh kerana dengan imbuhan ataupun sogokan sedikit wang ringgit, mereka turut bersama. Sebenarnya mereka pun tak tahu sebenarnya apa sebenarnya matlamat demonstrasi jalanan itu. Kalau mereka kaji balik sejarah ni, mungkin mereka akan tapi itulah apa yang kita nampak, mereka menuju ke arah mahasiswa untuk mendapatkan sokongan seperti ini lah, misi mereka ni. Jadi kita sebagai seperti yang Tuan Abdullah cakap tadi kan, benda ni memang boleh menjadikan huru-hara dan sebagainya, dan membabitkan banyak perkara-perkara yang tidak baik lah. Jadi ada ke sesuatu yang boleh dapat menyekat mereka ni? Sebenarnya saya mohon kepada mahasiswa menggunakan akal fikiran. Jangan gunakan emosi dalam menentukan satu-satu isu yang dibawa oleh mana-mana pihak untuk menghasut kita dan sebagainya. Kita gunakan fikiran kita yang waras. Dan dalam Islam pun demonstrasi ini tidak digalakkan. Malah dalam sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa sesungguhnya akan ada dari kalangan kamu, umat Muhammad, yang mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal. Inilah yang fitnah yang dibawa, yang terdahulu apa benda yang menghasut, dan juga sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang bewak pun kamu akan mengikutnya. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah yang engkau maksudkan jalan tadi, iaitu Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, siapa lagi sekiranya bukan mereka. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi seolah-olah benda ini akan berlaku berterusan. Hasutan demi hasutan akan berlaku. Cuma pemikiran kita dengan kewarasan kita untuk menilai satu isu itu, supaya kita tidak terjebak dan guna emosi, dan kita jadilah mahasiswa yang berkualiti, yang pentingkan kecemerlangan akademik. Dan seperti yang Tuan Abdullah kata tadi kan, bagi mahasiswa yang sedang mendengarkan ni, jadi kita fikir-fikirkanlah kita diberi macam-macam faedah di IPT dan sebagainya kan oleh kerajaan. Jadi bila kita buat macam ni perkara-perkara yang tidak baik kan, mungkin ia ada sesuatu efek pada mereka-mereka sekeliling lah, termasuk mahasiswa-mahasiswa lain. Dan kita dapat perhatikan bila satu kumpulan ni, ia akan mengajak kumpulan-kumpulan yang lain untuk menyertai mereka. Ini yang saya nampak di IPT lah, Tuan Abdullah. Dan seterusnya, apa cadangan Tuan Abdullah kalaulah kita dapat satu yang boleh kita terapkan kepada mereka ni, supaya mereka tidaklah berkecimpung sepenuhnya dalam perkara-perkara begini? Ya, sebenarnya saya juga bekas mahasiswa. Saya belajar di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 70-an.
Di Shah Alam juga ni lah. Tak, Universiti Teknologi Oh, Malaysia, UTM. Masa tu ITK, okey, baru okey. ditubuhkan universiti. Universiti Teknologi Malaysia di Jalan Geni. Saya juga involved dalam satuan pelajar. Ya. Dan ketika itu kita banyak buat program memasyarakatkan mahasiswa. Kita ada program anak angkat, kita turun duduk kampung-kampung, dan projek saya tahun 78 ketika itu. Masa tu Tan Sri Anwar Musa sebagai pemimpin pelajar, saya dalam kawasan ketika itu. Saudara Alwi sebagai setiausaha. Kita gunakan kesempatan ini untuk memasyarakatkan mahasiswa untuk melihat permasalahan rakyat, hands on. Yes. Jadi kita gunakan kesempatan itu untuk kita memberi cadangan yang baik kepada kerajaan atau melalui saluran-saluran tertentu, memberi orang kata cadangan yang hikmah, bukan kita cara yang tidak bermoral seperti demonstrasi jalanan dan sebagainya. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk turun ke padang, kita lihat permasalahan-permasalahan, dan kita bila kita dah keluar besok, kita menjadi seorang yang berjiwa rakyat, yang kita dapat membantu ataupun membina kebaikan kepada rakyat. Baik kita jadi pemimpin ataupun sebagai pegawai kerajaan ataupun pegawai swasta ketika itu. Okey, itu dia tadi sedikit pandangan dan cadangan Tuan Abdullah tentang apa yang perlu kita lakukan bagi mahasiswa yang mendengarkan tu. Kita fikir-fikirkanlah mana yang baik kita ambillah sebagai pedoman, dan mana yang tak baik tu rasa tak baiklah. Kalau rasa baik tu ambillah simpan, kita buat sesuatu yang berfaedah untuk diri kita, bangsa kita dan juga agama kita serta negara kita. Dan yang terakhir sekali boleh saya tanyakan sedikit lah, bolehkah Tuan berkongsi sedikit dengan kami di Aimar FM ni, formula Tuan yang membuatkan Tuan bertahan sehingga kini, dan tip-tip positif yang boleh dikongsikan kepada pendengar kami, mungkin dari segi kepimpinan atau ada perkara-perkara yang lain yang boleh kita kongsikan. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya taklah sahabat mana. Saya sebagai pemimpin Marhain yang berada di bawah. Dan sebelum ini saya berkecimpung dalam politik pada tahun 90-an dahulu bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu. Dan bila berlaku kekecohan, saya pun mengambil keputusan untuk mendiamkan diri, dan saya aktif dalam NGO-NGO. Dan bagi saya perjuangan ini walaupun tidak di dalam politik, kita harus teruskan dalam badan-badan lain yang bukan politik. Betul. Kerana perjuangan ini adalah untuk anak-anak cucu kita besok, untuk mereka nikmati apa yang kita telah nikmati ketika ini. Dan saya bernasib baiklah, saya punya anak yang ramai. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Dan 6 orang anak saya belajar di universiti, dan seorang dah graduate daripada Universiti Teknologi Petronas dalam bidang kejuruteraan Electrical Elektronik. Dan masih ada 5 orang di universiti, ada yang telah habis diploma sambung degree. Dan saya lihat anak-anak saya ini, saya beri mereka penekanan kepada pendidikan, betapa pentingnya pendidikan. Daripada awal lagi, umur 3 tahun mereka dah masuk tadika. Dan saya hantar kebanyakan anak saya di sekolah International Islamic School, UIA. Dan mereka belajar agama dan juga belajar kurikulum biasa sekolah kebangsaan. Dan saya lihat anak saya ketika itu belajar agama ni ada 13 buku dalam bidang dalam beg dia, pelajaran agama saja. Fardu Ain. Betul-betul memanfaatkan. Ya, dia memanfaatkan benda tu. Dan alhamdulillah mereka belajar berjaya dalam akademik. Dan anak saya semua MRSM, ada 2 orang ke MRSM, dan mereka berjaya kerana saya terapkan Islam, pengetahuan Islam dan juga pengetahuan dunia, ilmu dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah anak saya tidak terlibat langsung dengan fenomena yang berlaku pada mahasiswa ketika ini. Dan saya bersyukurlah atas daya usaha didikan daripada isteri saya, dan juga isteri saya lah yang lebih menekankan tentang pendidikan. Kadang-kadang saya pun dari segi perjuangan saya selalu menekan kepada keikhlasan untuk kita berjuang. Apa yang kita boleh berikan kepada negara kita daripada kita fikirkan apa keimbuhan yang kita dapat. Dan saya selama menjadi, sebelum ini saya sebagai yang Dipertua Perkasa Negeri Selangor, sejak Perkasa ditubuhkan, dan saya lihat
kebangkitan Perkasa Selangor semasa era saya dan sekarang disambung oleh sahabat saya. Dan saya maintain di pusat sebagai timbalan Ketua Perangkat Perkasa Malaysia. Dan kita lihat kita mesti cekal, ikhlas dan amanah dalam perjuangan. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting. Dan Tuan nak tanya sikit, dalam Perkasa sekarang Tuan masih lagi aktif atau bagaimana? Ya, saya sebagai timbalan Ketua Perangan Perkasa Malaysia. Malaysia Malaysia. Okey, di Selangor maknanya dah diambil. Saya bagi pada sahabat saya yang saya lantik dulu sebagai pengurusi pelang. Dan Perkasa sekarang, Perkasa seperti yang kita tahu, mereka ni punya satu nama yang gah juga dalam Malaysia ni. Sekarang ni dah berapa ramai lah? Di seluruh negara dah hampir 350,000 orang. Alhamdulillah ramai. Dan Selangor sendiri pun hampir 50,000 orang. Sebab kita lihat bahawa perjuangan Perkasa ini jelas untuk mempertahankan perlembagaan negara kita, untuk Dan mempertahankan banyak juga Islam. NGO Islam yang berkaitan macam Perkasa ni juga Tuan kan. Dan saya nampak lah sekarang ni tumbuh macam cendawan. Jadi ini yang membangkitkan semangat kita kembali. Semangat. Biar kita ramai, bagi kita satu hala tuju. Satu hala tuju. Kita minta satu yang diredoi lah kan. Biar banyak tak apa, tujuan tu yang penting sebenarnya. Sebelum akhir ini saya ingin mengingatilah diri saya dan rakan-rakan atau pendengar di Aimarkan, mahasiswa ni, bahawa topik kita ni adalah demonstrasi jalanan. Kalau kita baca salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan dengan keras supaya menzalimi ketaatan kepada pemerintah dan tidak bertindak menzahirkan sikap kepembangkangan secara umum yang begitu merosakkan. Kerana Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari lagi, sesiapa yang membenci sesuatu dari tindakan amirnya atau pemerintah ketika ini, maka hendaklah dia bersabar. Kerana seseorang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, walaupun satu jengkal, sekiranya dia mati, maka matinya adalah mati seperti kaum jahiliah. Ini peringatan Rasulullah SAW untuk kita sama-sama memikirkan bahawa adakah faedahnya demonstrasi jalanan ini kepada kita, kepada umat Islam terutamanya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi hadir pada petang ini. Terima kasih sangat-sangatlah. Kami hargai sangat kedatangan Tuan ni. InsyaAllah mungkin kita ada segmen lain nanti. Saya ucap terima kasih. Ini kali pertama saya dekat AMR. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan saya ucap dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.